Pahala kita mati umur 60, pahala kita bawa macam kita beramal 840 tahun. Sombongnya manusia kalau tak mau terima. Bongkak dan takaburnya manusia kalau dia menafikan offer dan tawaran yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Maka dibaginya Al-Quran setiap huruf kali 10. Alif 10, lam 10, mim 10. Dibaginya kita sedekah, diganjarkan hingga 700 kali ganda. Duit RM1 masuk dalam tabung masjid, Allah bagi pahala 700 kali ganda. Kalau tak nak juga, tak tahulah. Dibaginya Ramadan, segala macam dosa nak dibagi keampunan. Dibaginya malam Al-Qadr kerana nak bagi umat Nabi Muhammad SAW pahalanya sama macam umat Nabi Nuh alaihissalam. Bayangkan kita ni diberi hidayah. Hidayah kita dapat lambat sikit walaupun nama kita Nur Hidayah. Cahaya bersama hidayah lagi. Tu pun lambat juga dapat. Baik, kita dapat hidayah umur 50 dan tiba-tiba kita meninggal umur 60. Setiap tahun ada datang Ramadan dan kita berusaha menjadikan Ramadan tu barakah dalam hidup kita. Kita gapai Lailatul Qadar. Satu tahun kita dapat satu tahun tu, satu hari 84 tahun kali dengan 10 tahun. Pahala kita mati umur 60, pahala kita bawa macam kita beramal 840 tahun. Sombongnya manusia kalau tak mau terima. Bongkak dan takaburnya manusia kalau dia menafikan offer dan tawaran yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Maka sebab tu kita yang orang ahli mengaji ni, yang asal ada kuliah datang, Ya betul, orang yang masuk kuliah kadang-kadang dia masuk macam tu, dia keluar macam tu juga, tak faham-faham. Tapi paling tidak dia dapat rahmat yang dipayungi oleh sayap-sayap para malaikat. Ada orang masuk dalam kuliah ni menulis balik rumah, apa yang ditulis pun dia tak tahu nak baca. Macam-macam ditulis. Conteng sana, conteng sini, conteng sana, conteng. Orang perempuan memang rajin. PKP pun 3 buku tukar. Tak tahu hilang ke mana bukunya. Kan? Dia rajin. Paling tidak kalau dia tak faham apa yang ditulis, tangan dia akan bercakap di hadapan Tuhan. Wa tukallimuna aydihim. Apa nak susah? Ini indahnya. Tambah-tambah kalau orang dapat faham, kemudian dapat beramal dan mengikhlaskan amalnya, Allahu Akbar. Ini nikmat besar yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita. Jadi kata Nabi, ambil yang ni. Jangan lalai 10 akhir Ramadan. Siapa mampu full swing 30 hari beramal siang malam, yang wajib diperteguhkan, tambah yang sunat diperlengkapkan. Kan ya? Buat sungguh-sungguh. Siapa tak mampu, ambil waktu bila? 15 hari ke atas. Pulun sikit lagi, tambah. Siapa tak mampu, paling tidak siang kita pergi kerja, berniaga gitu gini dan sebagainya, tak apa. Sebab itu juga ibadah. Kita cari malamnya. Bila? 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan. Siapa tak mampu, kata Nabi, maka 10 ganjil yang akhir Ramadan. 21, 23, 25, 27 dan 29. Ustaz, macam mana nak tahu kita dapat Lailatul Qadar ke tidak? Tak payah ambil tahu. Sibuklah. Ingat kita dapat sijil balik umrah ke? Tak ada. Kita sibuk. Ustaz, macam mana nak tahu? Saya jenguk, tak nampak apa ni pokok sujud. Kalau sujud tu tumbanglah tu pokok tu. Kita tak perlu tahu kita dapat ke tidak. Tak perlu tengok tanda-tanda kita dapat ke tidak. Tapi yang perlu tahu, awak ambil ke tidak ruang tu. Tu saja. Awak beramal ke tidak. Yang tu je yang paling penting. Maka beramallah kita dengan seikhlas yang mungkin pada 21, 23, 20, 25, 27 dan 29. Yang tu pilihan terakhir. Sebab itu bila ada Lailatul Qadar,
maka kita kena usaha. Ambil malam tu apa yang kita nak bagi kita dapat Lailatul Qadar, pertama ambillah ruang tu. Bermula daripada maghrib sampai subuh. Buka puasa ikut sunnah. Kan makan kurma, apa nama kurma tu? Yang Penang punya tu, mamak tu, sayang, kurma apa? Yusuf Tayyub. Kan. Makan jangan bising-bising. Dia kan dia punya iklan gitu. Yusuf Tayyub. Slow-slow je, jangan makan bising-bising. Tu kan. Makan kurma 3-4 butir, kemudian minum air, kemudian makan serba. Apa-apa patut je, tak ada masalah. Ya, jangan melampau je. Jangan melampau. Buka puasa, Allahu Akbar, lauk penuh meja. Jangan, takut tak ada keberkatan pada malam tersebut. So buat macam biasa, macam hari-hari kita makan biasa, asam pedas, sayur sikit, dah selesai. Kalau nak tambah kuih, nak rasa ruang Ramadan, taklah, tak ada masalah. Kuih tu pun kena hati-hati sebab dua laki bini tu kecil manis. Jadi kena jaga-jagalah. Tu ya. Yang tu saja. Kemudian antara sekejap lagi makan tu berjemaah. Tadi pagi kalau siapa menonton tanyalah ustaz. Kita nak Ramadan ini dalam keluarga. Bawa ahli keluarga merasai Ramadan. Berbuka puasa mengikut sunnah. Ya, kemudian salat fardu maghrib berjamaah, ya, bersama keluarga seandainya suami tak pergi ke masjid. Tapi pergi ke masjid suami lebih utama dan tinggalkan keluarga lain yang perempuan buat solat jemaah. Jangan kau ni bilik ni, kau ni bilik ni, kau ni bilik ni, rugi. Ramadan al-Mubarak, jaga. Antara maghrib dengan isyak, ulama-ulama dia baca Quran. Kita tak boleh sebab kita akan repeat second round. Lepas maghrib, baru makan besar lagi. Yang tadi dah besar dah, yang ni lagi besar. Tu kan. Sebab tu bila angkat takbir, Tok Imam Bismillahirrahmanirrahim. Tok Imam, Tok Imam tambah 3 kali. Allah Rabbi. Tu belum makmum. Orang perempuan pun sendawa juga tapi slow. Dia buat gitu je. Tu. Jadi hati-hati. Maka kemudian solat berjamaah maghrib. Siapa yang ke masjid cantik. Alhamdulillah. Kemudian bawa ahli keluarga pergi ke masjid untuk solat isyak berjamaah. Jangan pergi tarawih. Isyak semayang kat rumah pelik lah tu. Solat berjamaah isyak dan kemudian tarawih. Bawa keluarga mengenali rumah Allah. Ajak anak-anak. Semua bawa sekali, Alhamdulillah. Jangan kita je. Apa kita je nak masuk syurga? Saya sebut dalam tadi tanyalah ustaz. Dalam surah Ar-Ra'd atau surah Ar-Ra'du pada surah 13 pada ayat 23. Orang yang beramal saleh di dunia, mereka akan dihimpunkan di dalam syurga dengan ibu bapa mereka, pasangan hidup mereka, anak-anak zuriat keturunan mereka duduk dalam syurga. Malaikat datang melalui pintu-pintu semua. Salamun alaikum, mengucapkan salam kepada kita. Punya nikmat. So kita tak mau duduk dalam rumah, habis di dunia, habis itu dah. Kita nak rumah kita dalam syurga, kita berhimpun sekali lagi. Macam mana nak buat? Ramadan bersama dengan keluarga. Salat tarawih, siapa mampu buat 23, buat. Siapa mampu buat 11, buat. Kan? Tak ada masalah. Janji buat bagi kualiti. Ruang waktu berbuka tadi, setiap hari cari ruang bersedekah. Setiap hari. Tak mampu banyak-banyak. Tambah-tambah kalau dia tu meniaga makan, lagi senang. Dia meniaga makan, ketika dia masak, dia asing siap-siap dah untuk hantar ke masjid. Atau dia asing siap-siap lah untuk jiran kanan dengan jiran kiri. Jangan sedekah setelah tak laku baru nak bagi. Ini perangai tak senonoh. Kecuali dah tak habis. Dengan syarat sedekah dulu benda yang kita baru masak. Baru masak, cedok. Satu mangkuk pun cukup mencari barakah. Supaya Allah buka bagi laris yang jualan kita sana. Ini kita takut. Nanti kalau hantar sedekah, sekarang kat sana orang nak beli, tak ada pula jualannya. Tak. Sedekah semua apa yang benda baru. Itu Nabi sebut, sedekah yang paling mahal sekali adalah sedekah yang paling kita sayang di sisi Allah Ta'ala. Kita sedekah. Itu yang terbaik. Jangan sesekali lari daripada ruang bersedekah kerana ganjaran 700 kali ganda.
Okey, malam selepas tarawih balik tidur awal. Tidur awal, kenapa? Besok kita nak bangun awal. 10 akhir Ramadan atau 10 ganjil yang terakhir, bangun awal sikit. Bangun awal sikit untuk solat tahajud, baca Quran, zikrullah, minta ampun, berkeluarga, bersama keluarga. Jangan buat sendiri-sendiri. Kalau buat sendiri-sendiri, untung kita, untung. Tapi keuntungan kita terhad. Kita tak dapat duduk dalam syurga bersama ahli keluarga kita. Sedih kita nanti. Maka kita buat bersama-sama. Pujuk anak-anak kita. Cari pasangan hidup kita. Buat beramal sama-sama. Buat simple-simple. Buat 2 rakaat solat tahajud. 2 rakaat solat tahajud. 2 rakaat cukup memadai. Sebab tu orang perempuan dia nak pergi menumis. Untuk bersahur tadi. Kan bersahur kita macam kedua arwah. Jadi banyak lauknya. Ya, maka tak apalah, buatlah apa yang patut. Buka puasa, jangan jadikan sahur hanya untuk makan. Sahur itu adalah saat keberkatan dalam hidup kita. Sahur adalah saat keampunan Allah Ta'ala. Dalam hadis Muslim, Nabi SAW kata, Allah turun ke langit dunia dengan akan menyediakan satu kemakbulan bagi orang berdoa, satu kemakbulan bagi orang yang meminta, dan satu perlindungan kepada orang yang minta perlindungan. Allah akan jaga dia. Ini, ya, sesekali jangan abaikan. Sesekali. Maka sampailah kepada solat subuh. Dan waktu yang terbaik sahur adalah kira-kira 10 minit sebelum azan. Itu waktu yang terbaik. Ya, kita ulang balik daripada awal. Ini bulan yang ada barakah. Ini bulan yang ada puasa, maka kita wajib puasa. Ini juga bulan yang dibuka pintu syurga. Ini bulan juga ditutup pintu neraka. Ini juga bulan diikat segala macam syaitan. Tapi dalam bulan ini ada malam lebih baik daripada 1000 bulan. Di hujung, Nabi kata dengan kata-kata yang seharusnya kita fahami. Apa kata Nabi? Man hurima khairaha. Siapa-siapa yang tak mau mengambil kebaikan tu, faqad hurima, maka dia takkan dapat kebaikan. Tapi siapa nak ambil, maka dia akan dapat. Maksudnya semua kebaikan ini dihantar Allah kepada kita secara adil. Cuma siapa yang ambil dengan siapa tak nak ambil. Sehinggalah saya tambah lagi satu hadis riwayat Ibn Hibban. Bagaimana Jibril berdoa, Jibril kata barang siapa yang dibenarkan masuk pada bulan Ramadan Al-Mubarak, tapi sampai tamat Ramadan Al-Mubarak, dia tak dapat keampunan daripada Allah yang Maha Pengampun kerana dia mensia-siakan Ramadan. Apa Jibril kata? Fadakhalan nar, dia akan masuk dalam neraka. Fa'ab'ahu Allah, dia dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Malah doa ini diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan doa yang berjalan sekitar kita punya WhatsApp tu. Jangan percaya pula sesungguhnya Jibril telah berdoa barang siapa tidak minta ampun pada mak bapak kalian, pada pasanganmu, pada kawan-kawan dan sebagainya, maka akan sia-sialah Ramadan. Hadis tu palsu. Tak boleh pakai. Ya, maka jangan jadi golongan yang masuk Ramadan tapi Ramadan itu pada dia menjadi sia-sia. Ramadan yang berkat tapi tak dapat pada dia keberkatan, maka rugi serugi-ruginya.